Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Muaddallah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden Emiriah Arab Bersatu dan Pemerintah Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu. Dan His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Naib Presiden dan Perdana Menteri Emiriah Arab Bersatu, Pemerintah Dubai dan Menteri Pertahanan Emiriah Arab Bersatu bersempena Hari Kebangsaan yang ke-53 Emiriah Arab Bersatu. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Muaddallah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao Tuan Yang Terutama Dr. Tun Mun Sesulit dan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao Tuan Yang Terutama Dr. Sonise Sipanon serta Kerajaan dan Rakyat Republik Demokratik Rakyat Lao sempena dengan Hari Kebangsaannya yang ke-49. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Muaddallah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman malam tadi berkenan berangkat menyaksikan pelawanan bola sepak Liga Super Brunei antara pasukan DPMMFC dan KBFC. Perlawanan berlangsung di Jerodong Park Mini Stadium. Berangkat sama, anak-anda Dulian Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihano Bolkiah. Anak Dulian Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim beraksi sebagai Ketua Pasukan DPMMFC. Dalam perlawanan tersebut, DPMMFC menang ke atas KVFC dengan jaringan 4-2. Program riadah dan perkemahan Mukim Bukit Sawat selama 3 hari berakhir dengan majlis penutupan. Majlis diadakan di Taman Rekreasi Kampung Sungai Mau, Mukim Bukit Sawat, Daerah Belait. Pelbagai pengisian program riadah diatur antaranya aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan termasuk penyertaan agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Meja Jara Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Program yang jelong kali diadakan itu merupakan salah satu aktiviti Majlis Perundingan Kampung Bukit Sawat yang antara lain bertujuan untuk menimba pengalaman dan pengetahuan kepada peserta perkemahan melalui aktiviti yang dijalankan selain menyemai rasa muhibah dan setia kawan. Pusat Perkembangan Kanak-kanak CDC Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha mengungkayahkan jarawara kedua dengan pelancaran garis panduan penggunaan skrin mengikut umur di negara Brunei Darussalam. Jarawara sempena sambutan ulang tahun CDC ke-25 berlangsung di Kompleks Membeli Belah One City. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan.
Jerawara seumpamanya merupakan salah satu platform bagi ibu bapa berbincang dengan ahli profesional dalam bidang perkembangan kanak-kanak secara informal, di samping berpeluang bertemu dengan profesional perkembangan kanak-kanak yang lain dari sektor kerajaan dan swasta. Dua pengundian dan pemilihan calon ketua kampung berlangsung di dua tempat berasingan. Bagi pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Anggrek Desa dan Kampung Pulai, majlis berlangsung di Sekolah Rendah Pulai. Pelancarannya calon tunggal mengisikan jawatan Ketua Kampung Anggrek Desa dan Kampung Pulai, Awang Muhammad Zarifo Hanafi bin Haji Abdul Rahim berumur 33 tahun. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Pasri, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Antara yang hadir yang berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara di daerah Belait, pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Pandan C diadakan di Sekolah Menengah Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar Kuala Belait. Hadir Awang Haji Amira Azman bin Pihin Orang Kaya, Pekerma Setia Dato' Paduka Awang Haji Abdul Rahman, pemangku pegawai daerah Belait. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dua calon layak bagi jawatan tersebut, Awang Muhammad Nur Faisal bin Ismail berusia 38 tahun dan Awang Abdul Faiz Arifin bin Haji Awang Muhammad berusia 30 tahun. Lebih 50 kanak-kanak menyertai beberapa aktiviti anjuran Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM dan Festival Teater Negara Brunei NTFB. Acara sempena sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia 2024 berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hadir Pengiran Haji Rosli bin Pengiran Haji Halus, pemangku timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Antara aktiviti diadakan persembahan muzik pendek, Nasi Katok Nini dan Bengkel Teater bertemakan Listen to the Future. Sambutan merupakan landasan untuk mempelajari kemahiran asas teater dan tampil berkeyakinan melalui aktiviti dan bengkel. Jerawara Badudun bersama Biskita, anjuran Jabatan Radio Televisyen Brunei RTB bertujuan untuk memberi kefahaman dan mempromosi produk dan perkhidmatan RTB kepada orang ramai. Jerawara berlangsung di Pusat Membeli Belah One City, Jalan Utama Salam Bigar. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Antara pengisian jerawara, sesi taklimat perkembangan rancangan TV, radio serta perkhidmatan pemancaran TV dan radio. Beberapa aktiviti juga diadakan sepanjang jerawara, antaranya galeri pameran dari bahagian rancangan TV, bahagian rancangan radio, bahagian berita dan hal ehwal semasa dan perkhidmatan RTB Go. Selain itu, aktiviti seperti kahut, mainan interaktif, kaji selidik dan kuis turut diadakan. Tiga 31 pelajar tahun 1 hingga tahun 6 daripada Sekolah Rendah Pengiran Anak Puteri Besar Sungai Kebun menerima sumbangan daripada projek amal bersama Mengalinga 2.0. Majlis diadakan di Pusat Sejarah Brunei semasa hari terbuka pusat berkenaan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Dr. Awang Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Projek amal merupakan tanda prihatin dan pemedulian dalam sama-sama membantu meringankan keperluan persediaan persekolahan. Majlis dianjurkan bersama Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Society for Community Outreach and Training SCOT.
Keseluruhan kawasan Gadong, Kampung Pengkalan Gadong, Kampung Batu Bersurat, Kampung Menglait, Pusat Membeli Belah Gadong dan sekitar akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Gangguan disebabkan kerja penyelenggaraan paip di Menglait, Pengkalan Gadong dan Batu Bersurat yang akan dilaksanakan hari ini bermula pukul 9.30 malam hingga kerja-kerja selesai dilaksanakan. Bagi permohonan air tangki hubungi talian Darussalam 123. Berita luar negara. Angka kematian akibat banjir di beberapa negeri di Malaysia meningkat kepada 6 mangsa. Bagaimanapun, menurut media setempat, jumlah mangsa banjir di seluruh negara tersebut menurun kepada hampir 137,000 orang pagi tadi berbanding lebih 148,000 orang petang kemarin. Kelantan menjadi negeri paling terjejas setakat ini. Dalam pada itu, Kerajaan Malaysia komited untuk mengkaji jenis bantuan bersesuaian bagi meringankan beban petani yang terkesan akibat banjir, termasuk pemberian bantuan kawangan dan sokongan pemulihan pasca banjir. Nilai keseluruhan kerugian sektor pertanian akibat banjir di Kelantan kali ini dianggarkan melebihi 16 juta ringgit Malaysia. Emir Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad As-Sabah menggesa genjatan senjata di Gaza semasa pembukaan sesi ke-45 Majlis Kerjasama Teluk GCC di Kuwait. Sidang kemuncak itu diadakan beberapa hari selepas perjanjian genjatan senjata antara Israel dan kumpulan Hezbollah yang disokong Iran berkuat kuasa. Genjatan senjata di Lebanon itu telah menamatkan konfrontasi paling dahsyat antara dua pihak dalam beberapa tahun. Bagaimanapun, Israel masih melancarkan serangan di bahagian selatan dengan menentang kumpulan Hamas Palestin di semenanjung Gaza. GCC sebelum ini berulang kali menegaskan sokongannya terhadap Lebanon semasa konflik dan menggesa genjatan senjata segera dilaksanakan di semenanjung Gaza. Negara-negara yang merundingkan perjanjian global untuk membendung pencemaran plastik gagal mencapai persetujuan dengan lebih 100 negara mahu menyekat pengeluaran, manakala segelintir negara pengeluaran minyak bersedia hanya untuk membuat sasaran mengenai sisa plastik. Mesyuarat kelima jawatankuasa perundingan antara kerajaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu diadakan dengan tujuan untuk menghasilkan perjanjian global secara sah di Busan Korea Selatan dan sebagai mesyuarat terakhir. Walau bagaimanapun, negara-negara kekal tidak sehaluan dalam skop asas perjanjian dan hanya boleh bersetuju untuk menangguhkan keputusan-keputusan penting dan menyambung semula rundingan pada satu tarikh yang diumumkan kemudian. Bagaimanapun, pilihan yang dijarangkan oleh Panama mendapat sokongan lebih 100 negara bagi mewujudkan laluan untuk sasaran pengurangan pengeluaran plastik global, manakala cadangan lain tidak termasuk had pengeluaran. Arab Saudi melancarkan fasa pertama pembangunan projek Metro Riyadh. Ia merupakan projek terbesar bagi sistem transit di bandar itu yang bertujuan merangsang aktiviti ekonomi dengan memudahkan perjalanan bagi penduduk dan pengunjung. Sebagai sebahagian daripada visi 2030 Arab Saudi, Metro Riyadh antara usaha bagi meningkatkan perkhidmatan awam dan kualiti hidup penduduk yang menempuh 176 km perjalanan dengan 6 laluan dan 85 stesen. Menghubungkan kawasan berpenduduk yang padat dengan lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid dan daerah kawangan Raja Abdullah. Landasan itu juga akan menghubungkan pusat komersial, pendidikan dan perubatan. Metro Riyadh juga dijangka mampu menampung 3.6 juta penumpang setiap hari. Pelancaran metro itu dijangka mengurangkan lalu lintas dan mengurangkan pelepasan karbon.
Bandar Quanzhou, wilayah otonomi Guangxi Zhuang di selatan China mengajarkan pesta tiram ke-13 yang diisikan dengan pelbagai aktiviti dan pertandingan. Antaranya kejohanan Raja Tiram dengan 15 penangkap tiram menyertainya. Gelaran juara dimenangi peserta yang berjaya memperoleh tiram berumur 7 tahun dan seberat hampir 2.4 kilogram. Sebagai pengeluar utama tiram, Quanzhou membekalkan hampir 70% keperluan akuakultur tiram negara berkenaan. Pesta antara lain bertujuan menunjukkan kekayaan budaya maritim Quanzhou dan merangsang pelancongan. Sukan, bagi mempromosi kesihatan dan meningkatkan kesedaran terhadap individu berkeperluan khas, projek impian dengan kerjasama Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dan anak-anak syarikatnya menganjurkan acara OKU Ride. Inisiatif berbasikal sambil beramal yang diadakan selama 2 hari berakhir dengan penyerahan sumbangan. Majlis berlangsung di Bandar Seri Begawan. Diadakan sempena harian terbang seorang kelainan upaya, dianggarkan 40 orang menyertai acara berkenaan. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pelbagai aktiviti menarik disusun pada acara Mukim Ku Ceria, anjuran Majlis Penundingan Mukim Pekan Tutong. Acara diadakan di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Awangku Arif Anwar bin Pangeran Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Juga hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara Mukim Ku Ceria dikendalikan dengan kerjasama Jabatan Daerah Tutong dan Jabatan Bandaran Tutong yang diselenggarakan oleh Majlis Perundingan Kampung di bawah Mukim berkenaan. Pelbagai pameran dikenakan pada acara Mukim Ku Ceria ini. Juga diadakan jualan bazar satu kampung satu produk bagi memberi peluang kepada pengusaha, Majlis Perundingan Mukim dan Kampung serta pengusaha tempatan mengetengahkan hasil produk jualan mereka. Majlis Perundingan Kampung Bukit dan Laumayan mengadakan Sukan Ria. Acara diadakan di kawasan Lapang Balai Raya, Kampung Laumayan, Daerah Tutong. Perasmiannya disempurnakan oleh Awangku Arif Anwar bin Pangeran Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Juga diadakan tamu muafakat Kampung Mayan. Lebih 30 acara sukan dipertandingkan yang melibatkan kategori kanak-kanak, remaja, dewasa dan warga emas. Dalam usaha mempromosi amalan gaya hidup sihat, Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam mengadakan aktiviti riadah. Acara diadakan sempena bermulanya cuti penggal persekolahan. Antara pengisian program termasuk berjalan kaki di kawasan Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah dan aktiviti santai di Ibu Pejabat Persatuan berkenaan. Antara yang hadir, Datin Paduka Hajah Zaharah binti Haji Idris dan Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, naib-naib yang dipertua sepanjang hayat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam.